Al-Imam Syirazi rahimahullah menyebutkan siapa yang tidak beriman dengan akidah yang disusun oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, dia kafir. Saya berat, saya tak tulis benda ni sebab saya tak nak bawa. Tapi bila bercakap dengan orang, dia melemparkan perkataan seolah-olah dia berada di dalam satu mazhab yang suci. Baik, perbahasan berkaitan dengan ayat-ayat sifat. Tadi Kiai sebut macam-macam pandangan ulama-ulama yang dia kata Wahabi. Apa pandangan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dalam bab ni? Tak ada, dia satu pun tak sebut. Kata Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab ini, wa minal imani billah al-iman bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif wala ta'til, bal a'taqidu anna Allah laysa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir, fala anfi anhu ma wasafa bihi nafsuhu wala uharrif al-kalam an mawadhi'ihi wala ulhid atau alhad fi asma'ihi wa ayatihi wala ukayyif wala umathil sifatahu wa ta'ala bi sifati khalqihi li'annahu ta'ala la samiyya lahu wala kufuwa lahu wala nidda lahu wala yuqasu bi khalqihi fa innahu subhanahu a'lam bi nafsihi. Sangat biasa dan sebagaimana yang disebutkan oleh ramai ulama-ulama salaf. Ini pandangan peribadi dia sendiri. Nak sesatkan seseorang, rujuklah pandangan dia sendiri. Dia sebut dia ada kashfus syubhat, Durasani yang menghimpunkan perkataan dia, itu semua tak bawa. Pergi bawa, tuan-tuan, ekstremis dalam semua aliran ni ada, yang tersasar dalam semua aliran ni ada. Sahabat-sahabat kita di sana pun tak setuju dengan Ahbash. Tapi adilkah saya kalau saya ambil perkataan ulama-ulama Ahbash sebagai contohnya dan saya kata ini menunjukkan bahawa Aswaja salah? Tak adil lah. Nak rujuk kepada imam kalau perkataannya ada, ataupun otoriti yang besar kalau ungkapannya ada, tapi ini tak rujuk langsung imam dalam aliran itu. Seterusnya, baik, berkaitan dengan sifat, saya akan panjangkan lagi dalam sesi kedua nanti, perbahasan panjang yang disebutkan oleh Kiai tadi. Antara perkara yang dua perkara penting, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita bincang tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, banyak yang disebutkan oleh Kiai. Saya nak sentuh beberapa perkara. Satu, tentang kaifa majhul. Kata Kiai, Imam Malik tak kata kaifa majhul. Imam Malik kata kaif ghair ma'qul. Al-istiwa maklum, kami tahu makna istiwa, tetapi kaifa, bagaimana istiwa itu adalah ghair ma'qul, tidak diketahui, bukan majhul. Ghair ma'qul bukan majhul. Kerana apa? Kerana nak menekankan, nak insist bahawa Imam Malik kata tak ada kaif. Kononnya nak tekankan tak ada kaif. Tapi perasan tak, yang kata kaifa majhul itu guru kepada Imam Malik, Rabi'atul Ra'yi. Dan ramai orang yang menakalkan ungkapan Malik dan Rabi'ah, mereka letak dalam satu bakul, termasuk Ibn Hajar Al-Haytami. Artinya, apabila Imam Malik kata kaifa ghair ma'qul, bukan bererti ma'dum, bukan bererti tak ada kaif bagi sifat Allah, tapi kita tak tahu. Dan demikianlah cara untuk memahami perkataan-perkataan ulama salaf berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya, kalau saya boleh bawakan beberapa contoh sahaja. Ini kata Az-Zahabi, okey? Ini kata Az-Zahabi. Tadi dikut daripada Az-Zahabi dalam Al-Ulul Aliyyil Ghaffar, wa maqal mutaakhiril mutakallimin anna Allah laysa fis sama' wala 'alal 'arsy wala 'alas sama' wala fil ard wala dakhilal 'alam wala kharijal 'alam wala huwa ba'in an khalqihi wala muttasil bihim wa qalu jami'an hadhihi al-asya' sifatul ajsam wallahu munazzahun 'anil ajsam. Az-Zahabi kata nah? Tadi dibawakan Az-Zahabi, ini Az-Zahabi kata, adapun perkataan mutaakhirin, mutakallimin yang katakan Allah tidak di langit, tidak di atas arash, tidak di atas langit, tidak di bumi, tidak di dalam, tidak di luar alam, tidaklah terpisah daripada makhluknya, dan tidak juga bercantum dengan makhluknya. Semua tidak.
Ini pegangan Asy'ariyah, nafikan semua. Sebab kata kalau isbat, artinya kita isbat Allah itu sama seperti jisim. Jadi nak bagi tak sama dengan jisim, Allah tak boleh di dalam alam, di luar alam pun tak boleh, di atas alam pun tak boleh, di dalam alam pun tak boleh, bersentuh pun tak boleh, berpisah pun tak boleh. Kata Imam Zahabi, fa inna hadhihi sulub nu'ut ma'dum wala naqulu biqaulikum fa inna hadhihi sulub nu'utul ma'dum ta'ala Allahu jalla jalalahu 'anil adam. Kerana Imam Zahabi kata kami tak pegang pandangan ni. Sebab kalau kami pegang pandangan ni, ini adalah sifat-sifat sesuatu yang tak wujud. Saya bukan nak bantah akidah tu, pada saya berbeza tak ada masalah, kita berbeza, tapi ada kritikan. Kena faham bahawa ada ulama telah memberikan kritikan. Janganlah kita ambil dan kita menganggap bahawa seolah-olah orang yang tak sama dengan kita tu kafir dan teruk betul. Tuan-tuan boleh lihat apabila mentafsirkan perkataan Fir'aun, inni la'adhunnuhu kadhiba, inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Fir'aun kata kepada Musa, aku anggap Musa tipu. Tipu apa? Kata At-Tabari, Musa beriman Allah di atas arash. Saya tahu Kiai baca buku tu, ditulis dalam buku dia. At-Tabari kata Musa beriman Allah di atas arash. At-Tabari kata. Apa kata Ar-Razi? Ar-Razi kata siapa yang kata dalam ayat tu Musa percaya Allah di atas arash, dia bodoh. Dia berada di atas kemuncak kejahilan. Dia ikut akidah Fir'aun. Dia sama lembam macam Fir'aun. Ini kata siapa? Kata Ar-Razi kepada At-Tabari. Saya tak mau besarkan isu ni. Kalau saya nak main permainan macam tu boleh. Tengok ulama Asy'ariyah telah memaki salaf. Saya terpaksa buat sebab isu ni dibawa. Bab takfir sama juga tuan-tuan. Kalau nak main tentang takfir, disebutkan tadi kan tentang takfir. Asy'ariyah tidak mengkafirkan orang lain yang kafirkan. Tahun 474 dalam Kitabul Muntazam disebutkan ada peperangan di antara Hanabilah dan Asy'ariyah sehingga Asy'ariyah tak pergi solat Jumaat, bergaduh mereka. Tahun 617 dalam Mu'jamul Buldan, walam yabqa min asy-Syi'ati wal Hanafiyah illa man yukhfi madhhabahu. Ini di negeri Rai kerana berperang dengan Asy'ariyah. Dan juga ekstremis Najmuddin Al-Khabushani Asy-Syafi'i. Najmuddin Al-Khabushani Asy-Syafi'i. Dia menyebutkan ada peperangan di antara dia dan Hanabilah. Abu Dzar Al-Harawi Al-Asy'ari. Abu Dzar Al-Harawi ni ulama Asy'ariyah yang orang pertama yang membawa maksud Asy'ariyah di Mekah, sebagaimana disebut dalam kitab-kitab sejarah. Dia yang mula-mula menyebarkan Asy'ariyah di Mekah. Apa katanya? Katanya dia telah mengkafirkan, ini dalam Al-Muntazam oleh Ibnu Jauzi, kana ya'taqid kufr muhaddits Ibnu Battah, telah mengkafirkan Ibnu Battah. Abu Bakar Bakri Al-Maghribi, apa yang dia buat? Kana mimma qalahu innahu madaha Ahmad bin Hanbal, thumma dia mengatakan ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Pengikut Ahmad bin Hanbal semua kafir. Dan list ini panjang kalau nak go through. Apa yang saya nak sampaikan, takfir berlaku dalam semua mazhab. Jangan salahkan satu mazhab. Katanya Wahabi ni senang kafirkan orang. Sebab itu dia terkeluar dari Sunnah wal Jamaah. Itu poin pertama. Tuan-tuan, saya berat hati nak bawakan idea ni, tapi saya terpaksa katakan. Pada pandangan Asy'ariyah, sesuatu makhluk tak ada kuwah tabi'iyah yang diberikan oleh Allah. Allah tak bagi kuwah, kuasa kepada sesuatu makhluk. Allah tak bagi. Allah tak bagi kuasa untuk api membakar. Allah tak bagi kuasa untuk ais menyejukkan. Tak. Yang berlaku hanyalah ada api, akan biasanya ada kebakaran. Ada ais, biasanya akan jadi sejuk. Bila-bila boleh ditarik. Sesiapa yang percaya bahawa Allah bagi kuasa untuk membakar kepada api, ini majoriti orang, semua orang, saya rasa orang Asy'ariyah di sini pun sama, semua percaya Allah bagi pada api sifat dan kuasa untuk membakar. Allah bagi. Dan Allah boleh tarik bila Allah nak tarik dalam hal mukjizat. Sesiapa yang percaya begitu, kata Al-Bajuri, sama ada dia kafir ataupun dia fasik. Saya boleh buat macam ni. Kalau nak buat boleh buat. Tetapi kita akan membawa ke mana? Belah sini kafir kan belah sana, kata belah sana mudah takfir, belah sana kata belah sini mudah takfir. Akhirnya nak bawa ke mana? Al-Imam Syirazi rahimahullah menyebutkan siapa yang tidak beriman dengan akidah yang disusun oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, dia kafir. Saya berat, saya tak tulis benda ni. Sebab saya tak nak bawa. Tapi bila bercakap dengan orang, dia melemparkan perkataan seolah-olah dia berada di dalam satu mazhab yang suci. Saya terpaksa. Seterusnya,